Bab apa yang diriwayatkan bahawa mustahadah, yakni perempuan yang beristihadah mandi untuk setiap sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, isteri Nabi SAW. Beliau berkata, sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahsh, yaitu ipar kepada Rasulullah SAW, yang juga isteri kepada Abdurrahman bin Auf, telah mengalami istihadah selama 7 tahun. Maka beliau bertanya Rasulullah SAW. Berhubung dengan perkara itu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ini bukan haid, tetapi ini ialah urat, yakni gangguan pada urat. Faghtasili, oleh itu mandilah engkau, wasalli, dan bersembahyanglah engkau. Aisyah berkata, Ummu Habibah selalu mandi dalam satu besin, di rumah saudaranya Zainab binti Jahsh, sehingga merah darah itu mengatasi ataupun mengalahkan air, sehingga kemerahan darah itu mengalahkan air. Seterusnya dengan sanad satu lagi diriwayatkan dari Ummi Habibah bihadzal hadis. Aisyah berkata, fakanat taghtasil likulli salah, beliau mandi untuk setiap sembahyang. Seterusnya diriwayatkan dari Aisyah, hadis ini juga qala fihi, di dalamnya perawi menyebutkan, yakni Al-Laits bin Sa'ad menyebutkan, yakni Ummu Habibah taghtasil likulli salah, mandi untuk setiap sembahyang. Qala Abu Daud berkata, Al-Qasim bin Mabrur berkata diambilnya dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Amrah, dari Aisyah, dari Ummi Habibah binti Jahsh. Demikian juga Ma'mar meriwayatkan dari Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah. Kadang-kadang Ma'mar berkata dari Amrah, dari Ummi Habibah, semakna dengan hadis yang yang disebutkan sebelum ini. Wa kadzalika, demikian juga Ibrahim bin Sa'ad Ibnu Uyainah telah meriwayatkannya dari Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah. Ibnu Uyainah dalam hadisnya berkata, walam yaqul, dia tidak berkata Nabi SAW menyuruhnya supaya mandi. Tidak ada kata begitu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, katanya sesungguhnya Ummu Habibah telah mengalami istihadah selama 7 tahun. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya mandi. Sebab itu beliau mandi setiap kali akan bersembahyang. Demikianlah diriwayatkan juga oleh Al-Auza'i. Aisyah berkata, dia mandi untuk setiap sembahyang. Seterusnya riwayat daripada dengan sanad satu lagi ni, Hannad bin Sari diriwayatkan dari Aisyah, katanya sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahsh mengalami istihadah di zaman Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyuruhnya mandi untuk setiap sembahyang. Dan seterusnya perawi mengemukakan hadis seperti tadilah. Abu Daud berkata, Abul Walid At-Tayalisi telah meriwayatkannya, tetapi saya tidak mendengar darinya, dari Sulaiman bin Katsir, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Beliau berkata, Zainab binti Jahsh telah mengalami istihadah. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, mandilah untuk setiap sembahyang. Seterusnya perawi mengemukakan hadis seterusnya. Abu Daud berkata, Abdus Samad telah meriwayatkannya dari Sulaiman bin Katsir. Beliau berkata, tawaddai li kulli salah, berwuduklah untuk setiap sembahyang. Qala Abu Daud berkata, ini adalah kekeliruan Abdus Samad. Yang betulnya ialah pendapat Abul Walid, riwayat Abul Walid.
Seterusnya diriwayatkan dari Zainab binti Abi Salamah bahwa ada seorang perempuan yang mengalirkan darah, yakni mengalami istihadah. Dia adalah isteri kepada Abdurrahman bin Auf, bahwa Rasulullah SAW menyuruhnya supaya mandi pada ketika setiap kali akan mengerjakan sembahyang, wa tusalli, dan bersembahyang. Wa akhbarani, beliau menceritakan kepadaku bahwa Ummu Bakr menceritakan kepadanya, memberitahunya, sesungguhnya Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda berhubung dengan perempuan yang nampak sesuatu yang meragukannya selepas suci. Apa Rasulullah kata? Innama hiya, atau baginda berkata innama huwa irqun, itu hanya urat, yakni gangguan urat. Ataupun baginda menyebutkan uruq, mana urat-urat. Abu Daud berkata berhubung dengan hadis Ibnu Aqil. Abu Daud berkata di dalam hadis Ibnu Aqil ada kedua-dua perkara ini sekali. Baginda bersabda, jika engkau mampu maka mandilah untuk setiap kali sembahyang, kalau tidak maka kumpulkan, seperti mana Al-Qasim telah menyebutkan dalam hadisnya. Kata-kata ini juga telah diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ali dan Ibnu Abbas. Bab orang yang berpendapat perempuan boleh menjamakkan di antara dua sembahyang dan mandi untuk kedua sembahyang itu sekali sahaja. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya ada seorang perempuan telah mengalami istihadah di zaman Rasulullah SAW. Perempuan itu disuruh supaya menyegerakan asar dan mentakhirkan zuhur, dan mandi satu kali sahaja untuk kedua-duanya, dan mentakhirkan maghrib, serta menyegerakan isya, dan mandi satu kali sahaja untuk kedua-duanya, dan mandi pula untuk sembahyang subuh satu kali. Saya berkata kepada Abdurrahman, dari Nabi SAW? Beliau berkata, saya tidak menceritakan kepada engkau dari Nabi SAW apa-apa. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya bahawa Sahlah binti Suhail telah mengalami istihadah. Beliau pergi kepada Nabi SAW, maka baginda menyuruhnya supaya mandi pada ketika akan bersembahyang, setiap kali akan bersembahyang. Apabila cara itu menyukarkannya, baginda menyuruhnya supaya menjamakkan zuhur dan asar dengan satu kali mandi, maghrib dan isya dengan satu kali mandi, dan mandi pula untuk sembahyang subuh. Abu Daud berkata, Ibnu Uyainah meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya. Beliau berkata, ada seorang perempuan ustuhidat telah mengalami istihadah, maka beliau bertanya Nabi SAW. Baginda pun menyuruhnya sama seperti makna semakna dengan hadis yang telah disebutkan sebelum ini. Fa amaraha bi ma'nahu, maka Nabi SAW menyuruhnya semakna, menyuruhnya serupa dengan hadis sebelum pada ni dari segi makna, itu makna bi makna. Diriwayatkan dari Asma binti Umis, katanya saya berkata, wahai Rasulullah, Fatimah binti Abi Hubeish telah mengalami istihadah semenjak sekian dia tidak bersembahyang. Rasulullah SAW pun berkata, subhanallah, ini kerja syaitan. Dia hendaklah duduk dalam besen. Apabila dia nampak sufrah kuning di atas air itu, maka hendaklah dia mandi untuk zuhur dan asar sekali.
Dan mandi pula untuk maghrib dan isyak 1 kali. Mandi pula untuk fajar, ini subuh 1 kali. Dan dia berwudu, wa tawadda, yang asalnya wa tatawadda, buang 1 tak itu fi'il mudhari' itu, bukan fi'il amar. Dan dia berwudu fi ma baina dzalik, di antara itu, di antara semaya-semaya tadi, kalau ada apa-apa keperluan dia berwudu saja. Abu Daud berkata, Mujahid telah meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas, lamma ishtadda 'alaiha al-ghusl. Tadi dia kata falamma jahadaha dhalik. Ini dia kata lamma ishtadda 'alaiha, tapi ini cerita Fatimah binti Abi Hubaysh, cerita lain. Maknanya sama, apabila dia terasa sukar, apabila dia berasa sukar mandi itu, Nabi SAW pun menyuruhnya supaya menjamakkan di antara 2 sembahyang. Abu Daud berkata, Ibrahim meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, dan itulah pendapat Ibrahim An-Nakhai dan Abdullah bin Shaddad. Sekatulah. Baiklah, malam ni mula-mula babu ma ruwiya, satu dalam nuskha yang lain bukan ruwiya tapi babu man ra'a. Babu man ra'a, ini bab orang yang berpendapat. Itu bezanya. Maruya, apa yang diriwayatkan. Yang ini hadis, ini bab hadis yang diriwayatkan bahawa mustahadah perlu mandi untuk setiap sembahyang. Ruwiya gitu. Hani man ra'a, orang yang berpendapat. Perempuan yang beristihadah itu taghtasil likulli salatin, perlu mandi untuk setiap sembahyang. Jadi tajuk tu taghtasil makna perlu mandi, satu, ataupun mandi saja, tak ada perlu-perlu. Kita kata perlu tu berdasarkan setengah-setengah pendapat lah. Kalau kata mandi, boleh juga mandi untuk setiap sembahyang. Kalau dia nak mandi pun boleh juga, boleh mandi untuk setiap sembahyang. Jadi sebelum ni Imam Abu Daud dalam 2 bab yang lalu telah mengemukakan bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis mustahadah tu, perempuan yang mengalami istihadah tu. Seperti kita telah sebutkan baru ni, ada yang mubtada'ah, ada yang mu'tadah, ada yang mumayyizah, dan ada yang mutahayyirah. Ada 4 macam. 4 macam. Itu sudah disebutkan dan kita sudah dapati dalam bab yang pertama tu boleh dikatakan kesemua hadisnya berkenaan dengan mu'tadah. Baru ni sudah bincang. Dalam bab yang kedua campur-campur dalam tu, ada juga berkenaan dengan mutaayyirah, ada juga berkenaan dengan mumayyizah, dan ada juga berkenaan dengan mubtadaah. Telah kita bincang. Seterusnya ni bermula daripada bab ni, Imam Abu Daud mula menerangkan hukum perempuan yang mengalami istihadah tu pula. Hukum dia nak buat lagu mana kalau dia nak sembahyang, apa yang perlu dia buat. Ni dalam bab ni. Dengan sebab itu kita tengok ni mustahadah mandi untuk setiap sembahyang. Seterusnya yang bab yang kedua yang kita baca tadi, perempuan yang mengalami istihadah boleh menjamak
di antara dua sembahyang dan mandi sekali saja untuk kedua-dua sembahyang. Itu dia nak ceritanya melalui bab-bab berikut ini. Ada ulama yang berpendapat begini, kata lagu ni, mana dalil dia hak ni. Ada yang mengatakan boleh jamak, mana dalil dia hak ni. Dan seterusnya kita tengok lagi. Bau man qala taghtasil min tuhrin ila tuhrin. Perempuan itu perlu mandi dari satu suci ke satu suci yang lain. Maknanya hak mandi, hak wajibnya, iaitu apabila dia suci dari haid dia, lepas tu dia mari kotor, katakanlah setelah lama mari kotor, bertemu suci pula, baru wajib mandi. Kalau dia tak mandi pun tak apa. Kalau tak sakit kepala, berapa lama tak mandi pun tak apa, tidak wajib. Mandi ni dari satu suci ke satu suci yang lain. Ni ada juga yang berpendapat begitu. Yang ni tidak kata kena mandi setiap kali semaya, setiap nak semaya tu, macam-macam. Ada dalil dia. Itu tujuan Imam Abu Daud buat mari bab-bab ni. Seterusnya ini lagi, bab man qala al-mustahadha taghtasil min zuhrin ila zuhrin, bukan tuhrin ila tuhrin. Mustahadhah perlu mandi dari satu zuhur ke satu zuhur lagi. Mandi zuhur hari ni, lepas tu zuhur besok, mana sekali sehari. Ada juga yang mengatakan mana dalil? Ada, kita akan jumpa. Dia nak cerita sesat. Bab man qala taghtasil kulla yawmin marrah wa lam yaqul 'inda az-zuhur. Bab orang perempuan mustahadhah itu perlu mandi sekali dalam satu hari. Tidak ada sebut pada ketika zuhur, pada ketika mana-mana, tak ada. Ikutlah masa mana-mana puasa sekali. Tidak kata dari satu zuhur kepada satu zuhur besok, tidak. Bau man qala taghtasil bainal ayyam, perlu mandi di antara beberapa hari. Tidak kata dari satu suci kepada satu suci lagi, tidak pula. Ada pula kata tawadda likulli salah, tatawadda lah, tawaddau likulli salah. Mana perempuan mustahadhah itu perlu berwudu untuk setiap sembahyang. Untuk setiap sembahyang perlu berwudu saja, bukan mandi, perlu berwudu. Ini orang pendapat lagu ni, ni dalil dia duduk sini. Bau man lam yadhkur al-wudu illa 'inda al-hadath. Lagi bab seterusnya, orang yang tidak menyebutkan wudu kecuali pada ketika berhadas. Dia nak cerita bab mustahadhah ni tidak perlu berwudu pun. Hak berwudu ni hadas saja. Hak ni bukan hadas ni. Hak ni hadas besar ataupun hadas kecil. Ini tak termasuk dalam hadas sebab dia kira dia sakit. Imam Malik pegang ni. Nanti akan datang ni di sini. Bab dalil dia duduk sini. Dia akan buat mari sosul. Itu cara dia. Apabila kita tahu cara tu, tengok macam mana seni dia, cara dia susun. Masing-masing dengan cara sendiri. Pengarang kita hadis ni. Jadi siapakah yang berpendapat macam ni? Siapakah yang berpendapat macam ni? Kalau nak kiranya akan datang, kita akan jumpalah dalam bab masing-masing tu. Tetapi secara umumnya boleh kita sebutkan di antara yang disebutkan oleh ulama seperti Ibnu Qudamah, Aini dan lain-lain lagi, iaitu mustahadhah ni tidak perlu mandi kecuali sekali sahaja, iaitu pada ketika berhenti haid. Yang ni kira-kira kalaulah dia tu mumayyizah ataupun dia tu mu'tadah, kita sudah maklum dah istilah tu, tak perlu dihurai lagi lah. Apabila sampai masa habis haid tu, hak biasa dia mari tu, bersihlah dia. Dia nak, maknanya dia sudah wajib sembahyang, dia kena mandi pada ketika itu. Mandi tu sekali lah hak wajib. Seperti orang yang mari kotor biasalah, hak tidak ada istihadhah. Bila dia nak sembahyang, bila dia suci tu, dia kena mandi. Hak ni pun lagu tu juga. Inilah yang dikatakan la yajibu 'alaiha al-ightisal illa marrah wahidah fi waqti inqita'il haid, pada ketika berhenti haid itu. Inilah pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Kalau sesiapa ada kitab yang kita pegang ni, boleh tengoklah bawah tu dalam hasyiah nombor 2 ada sebut.
Dan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Atha, Ibnu Zubair, dan ramai lagi yang lain lagi. Ada juga yang mengatakan perlu mandi untuk setiap kali sembahyang. Setiap kali sembahyang kena mandi. Ada juga. Ada juga yang kata sekali sehari. Ada juga yang kata daripada zuhur ke zuhur. Itu riwayat daripada Hasan Basri dan lain-lain. Itu secara umum. Akan datang kita akan jumpa lagi. Baiklah. Amr bin Al-Harith, anak murid kepada Ibnu Syihab. Kena ingat tu. Dulu start situ. Sebab apa akan datang ni akan pecah banyak sanak ni situ dalam masalah ni. Hak ni riwayat yang pertamanya riwayat daripada Amr bin Al-Harith dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Hak ni ambil daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Ummu Habibah binti Jahsh, iaitu ipar khatanah, itu maknanya ipar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab isteri Rasulullah ialah Zainab binti Jahsh. Ummu Habibah binti Jahsh ini isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Dan sebelum pada ni, baru ni minggu lepas, hadis yang terakhir sekali, dia ada seorang lagi ni termasuk dalam banat Jahsh, iaitu Hamnah binti Jahsh. Hamnah binti Jahsh, dia ni adalah isteri kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Talha. Isteri kepada Talha. Hamnah binti Jahsh, hak baru ni. Jadi tiga beradik ni mai kota belaka. Apa ni? Istihadah belaka, mengalami istihadah belaka. Selama 7 tahun Ummu Habibah ni duduk mengalami istihadah. Dia pun tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara itu. Rasulullah kata itu bukan haid. Jadi tidaklah ia menegah daripada sembahyang. Mana seseorang itu perlu terus bersembahyang dalam keadaan dia beristihadah. Tetapi ini ialah kerana gangguan urat. Urat apa? Urat darah lah. Pecah mana-mana urat. Gangguan pada mana-mana bahagian apa ni, kemaluan dia tu atau bahagian dalamnya, di mulut rahim tu dan sebagainya, maka keluarlah darah ini. Oleh itu mandilah dan bersembahyanglah. Mandilah dan bersembahyanglah. Aisyah berkata, dia ni mandi duduk dalam besin di rumah saudara dia Zainab, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga darah dia tu banyak, mengatasi ataupun mengalahkan air dalam besin itu. Jadi merah, tidak jadi jernih seperti asal, mengalahkan warna asal air itu. Begitulah keadaannya. Nabi SAW kata faghtasili, mandilah. Di sini dia tidak ada sebut mandilah setiap kali sembahyang. Dia kata oleh itu mandilah dan bersembahyang. Umum. Mandilah dan bersembahyanglah. Sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah hadis ni, lebih kurang ni lah. Lepas pada tu dah tak ada sebut setiap kali sembahyang ni. Berapa yang Imam Abu Dawud mari di bawah tajuk likulli salah taghtasil likulli salah. Serupa dengan Imam Bukhari juga, iaitu kalau di dalam setengah-setengah turuk riwayat itu ada menyebutkan setiap kali sembahyang, maka dia merujuk kepada tariq itulah, jalan riwayat itulah. Walaupun di sini tak ada sebut, tapi di tempat lain ada sebut. Jadi sesoalnya Imam Abu Daud mengatakan tidak salah kalau ambil ini, sebab ada dalam tariq yang lain ada sebut
yani faghtasili likulli salatin, walaupun tak ada sebut di sini. Seterusnya dari Ummi Habibah lagi seperti itu juga, tapi dia kata ada ni, fakanat taghtasilu likulli salatin, dia mandi untuk setiap kali sembahyang. Tetapi ini siapa kata? Aisyah kata. Aisyah menceritakan, bukan Nabi SAW suruh. Oh, Nabi suruh tu faghtasili, mandilah. Situ tak jelas mandilah setiap kali sembahyang. Tapi Aisyah ada sebut dia mandi, mana dia sendiri buat begitu untuk setiap kali sembahyang. Jadi bagi orang-orang yang mengatakan tidak wajib, mana perempuan yang beristiadah tu mandi untuk setiap kali sembahyang, hak ni dia pakai lagu mana? Hak ni hak Aisyah cerita. Aisyah cerita apa yang dia buat. Ini tidak bermakna wajib setiap orang perempuan yang beristiadah tu mandi untuk setiap kali nak sembahyang. Tak ada. Ini perbuatan dia sendiri. Kita tak boleh nak sabitkan, nak buktikan wajib berdasarkan hal ni, sebab ini cerita hak dia buat. Seterusnya riwayat daripada Urwah seperti ni juga. Di dalam ni perawi dia daripada Ibnu Syihab. Semua ni ambil daripada Ibnu Syihab belaka ni. Yang pertama tadi Amr bin Al-Harith. Yang kedua siapa dia? Yunus, mengambil daripada Ibnu Syihab. Yang ketiga Laith bin Sa'ad, ambil daripada Ibnu Syihab. Hak dalam riwayat Laith ini dari Urwah, dari Aisyah, hadis ni juga. Dalam ni dia ada sebut fakanat taghtasilu likulli salatin, ada sebut dia mandi untuk setiap kali sembahyang. Abu Daud berkata, inilah kalau dalam Abu Daud ni dia ada. Abu Daud berkata, itu komentar dia tu penting. Qasim bin Mabrur meriwayatkan dari Yunus. Tadi Yunus telah meriwayatkan dari Ibnu Syihab tadi. Ambasah yang meriwayatkan daripada dia. Hak ni Qasim bin Mabrur meriwayatkan dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Amrah. Dari Aisyah. Dari Aisyah. Dari Ummi Habibah binti Jahsh. Begitu juga Ma'mar meriwayatkan dari Zuhri. Zuhri juga anak murid dia yang lain. Ma'mar diriwayatkannya dari Amrah, dari Aisyah. Kadang-kadang Ma'mar berkata dari Amrah, dari Ummi Habibah. Yani hadis itu semakna dengan hadis tadi juga. Demikian juga Ibrahim bin Sa'ad, Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Zuhri. Zuhri juga dari Amrah, dari Aisyah. Dia berkata, Ibnu Uyainah berkata dalam hadisnya, Nabi SAW, mana dia tidak kata Nabi SAW menyuruhnya supaya mandi. Tak ada sebut tu. Ni ramai ni. Semua ni kata Nabi SAW tak ada menyuruhnya supaya mandi. Tak ada. Tak ada suruh mandi. Tak ada. Jadi apa yang ada di dalam dalam riwayat ini beza-beza ni, apa maksud Imam Abu Daudnya? Kalau ada kitab ni senang. Kalau ada kitab Badlul Majhud, sebab dalam ni dia sebut dengan detail, dengan jelas. Dia kata bezanya tujuan. Imam Abu Daud kemukakan orang ni kata gini, orang ni kata gini. Di bawah qala Abu Daud tadi, komentar dia. Apa maksud dia? Dia nak ceritanya ada perbezaan di antara sanad-sanad yang meriwayatkan hadis ini. Dalam sanad yang pertama, hak kita baca mula-mula tadi, iaitu sanad Amr bin Al-Harith dari Ibnu Syihab, dari Urwah dan Amrah, dari Aisyah. Gitu. Dalam sanad yang kedua, iaitu Tariq Yunus dari Ibnu Syihab juga. Ibnu Syihab berkata, Amrah menceritakan kepadaku dari Ummi Habibah. Dia tidak ada menyebutkan dalam riwayat Yunus, tak ada menyebutkan di dalamnya Urwah, tidak ada juga menyebutkan Aisyah. Tetapi dia ada buat tambahan kata-kata Aisyah dalam riwayat itu, iaitu Aisyah berkata fakanat taghtasil likulli salatin. Tadi riwayat yang kedua, iaitu riwayat Yunus. Itu beza dia. Dalam riwayat yang ketiga, iaitu Tariq Laith bin Sa'ad dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah. Dalam
sanad ini tidak ada sebut Amrah, tidak ada juga riwayat dari Ummi Habibah, tetapi dia ada buat tambahan, iaitu Ummu Habibah ni mandi untuk setiap kali sembahyang. Dalam yang ketiga. Kemudian Imam Abu Daud menyebutkan ta'liq Qasim bin Mabrur. Qasim bin Mabrur. Apa makna ta'liq? Ta'liq ni makna dia tak ada sebut sanad. Hak dekat dengan dia lah. Tu ambil sanad di atas. Iaitu Qasim bin Mabrur. Qasim bin Mabrur ambil daripada Yunus. Ni. Dari Ibnu Syihab, dari Amrah, dari Aisyah, dari Ummi Habibah. Di dalam ni digugurkan pula perawi Urwah itu. Tetapi ditambahkan Aisyah dari Ummi Habibah. Jadi Qasim bin Mabrur telah meriwayatkan berbeza daripada apa yang diriwayatkan oleh Ambasah dari Yunus. Ada beza. Tu. Itu tujuan Imam Abu Daud mari itu guna sikit-sikit lah, sikit-sikit. Tapi itulah seni yang terdapat dalam Sunan Abi Daud. Kalau tak kita tak baca hak ni kan, tak ada istimewa Abu Daud. Kalau seperti dalam hak terjemahan yang ada terjemahan itu, dia terjemahan itu mukhtasar, hak ringkasan Abu Daud. Tidak ada hak ni benda-benda ni qala Abu Daud ni tak ada. Hak ni ada faedah kepada orang yang belajar hadis. Nak mendalami tentang sanad ke apa, molek benar. Baiklah. Di sini dalam hadis Laits bin Sa'ad tadi dia kata Ummu Habibah ni mandi untuk setiap kali sembahyang. Sebagaimana kata Yunus juga dari Ibnu Syihab tadi. Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dia katakan ni mandi ni, suruh mandi ni adalah mutlak. Nabi SAW kata faghtasili, mandilah. Bila mandi? Berapa kali mandi? Tak ada sebut. Ini mutlak. Ia tidak menunjukkan berulang kali. Tidak menunjukkan berulang kali. Boleh jadilah Ummu Habibah tu sendiri dia faham Nabi SAW suruh dia buat lagu tu. Dalil dia maknanya dia selalu mandi untuk setiap kali nak sembahyang. Aisyah cerita dia mandi untuk setiap kali nak sembahyang. Perbuatan dia mandi setiap kali nak sembahyang, boleh jadilah dia faham daripada Nabi SAW suruh tu maknanya untuk setiap kali sembahyang. Tetapi tidak jelas sebenarnya, tak jelas. Imam Syafi'i berkata, dia kata Nabi SAW menyuruhnya mandi dan bersembahyang. Dia sendiri mandi untuk setiap sembahyang tatawu'an, sebagai sunnah lah, bukan dia anggap wajib. Hak Nabi SAW suruhnya mandi itu secara mutlak, tapi dia mandi sendiri dengan sukarela dia lah, sukarela. Begitu juga Laits bin Sa'ad dalam riwayat dia dalam Muslim, dia Ibnu Syihab tak ada sebut bahawa Nabi SAW menyuruhnya mandi untuk setiap kali sembahyang, tak ada suruh. Tetapi dia kata lagu mana? Dalam riwayat Ibnu Syihab dalam Muslim ni, dia kata walakinnahu syai'un fa'alathu hiya. Itu adalah sesuatu yang dia sendiri buat, mandi setiap kali nak sembahyang. Tidak termasuk dalam Nabi SAW suruh, dia sendiri buat. Itu dalam Muslim ada sebutkan begitu. Dan inilah pendapat jumhur ulama, pegangan jumhur ulama, iaitu tidak wajib mustahadhah mandi untuk setiap kali sembahyang, nak sembahyang, kecuali mutahayyirah. Kecuali mutahayyirah, dalam kes perempuan yang kebingungan, tidak tahu hak mana hak dia, hak mana istihadhah dia, tak tahu. Dia tidak dapat pastikan sama ada melalui warna darah yang keluar itu, dia tidak dapat membezakan, dan dia tidak ingat atau belum ada lagi adatnya, kebiasaan dia tidak ingat. Dulu dia mari kotor dah beberapa kali, tapi dia tak ingat masa mana dalam setiap bulan, dia tak ingat. Ataupun dia ni mubtada'ah,
Maknanya daripada awal lagi mari tak tahulah. Mari kotor dulu ke istihadah dulu, lepas tu tak putus-putus darah itu. Itu orang panggil mubtada'ah muta'ayyirah. Mubtada'ah yang kebingungan, tak tahu kat mana. Dalam kes tu barulah mandi setiap kali nak sembahyang. Tapi kalau hak mu'tadah dan mumayyizah tidak begitu. Berkenaan dengan bahagian-bahagian mustahadah tu kita sudah tahu dah. Mu'tadah macam mana, mumayyizah macam mana. Tu bukan hak setiap kali mandi tu bukan untuk mu'tadah dan mumayyizah. Kalau ia pun ada perintah mandi untuk setiap kali sembahyang, maka ia adalah untuk mutahayyirah. Yang ni perempuan yang macam tadilah. Tetapi perempuan hak biasa ni mu'tadah ataupun mumayyizah, dia perlu berwuduk sahaja. Perlu berwuduk sahaja. Bila nak sembahyang, ambil sembahyang. Lepas tu sembahyang mengikut mazhab Syafi'i, bila dia sembahyang fardu, lepas pada tu batal adalah air sembahyang dia. Nak sembahyang fardu lain tak boleh. Tapi mengikut mazhab Imam Abu Hanifah dan Ahmad, iaitu air sembahyang dia tu tak batal kalau selagi dalam waktu. Habis waktu baru batal. Sembahyang berapa sembahyang pun tak apa. Hak fardu pun tak apa. Hak qadha tak apa. Hak fardu. Tapi Imam Syafi'i tak boleh. Kalau hak fardu, hak sunat tak apa. Dengan satu wuduk itu. Tapi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan dalam waktu yang sama tak apa. Sembahyanglah banyak mana. Hak sunat lebih-lebih lagi boleh. Kalau habis waktu, batal air sembahyang. Walaupun dia tidak sembahyang. Bila habis, dia ambil sembahyang dalam zuhur, habis waktu zuhur, batal dengan sendiri. Tetapi Imam Malik mengatakan tak batal. Kalau dia ambil air sembahyang sekali, lepas tu keluar darah, keluar waktu ke berapa kali sembahyang ke, tak batal. Lepas tu nak sembahyang semula, tak ambil air sembahyang pun tak apa. Ambil air sembahyang ada dalam hadis, suruh ambil air sembahyang itu sunat saja. Dia pakai lagu tu. Sebab apa? Sebab itulah kita baca tadi salah satu tajuk, orang yang berpendapat tidak batal air sembahyang kecuali dengan berhadas. Ini dia kira tidak termasuk dalam hadas. Ini penyakit. Mengikut Imam Malik, sesuatu yang keluar tidak sebagaimana biasa, tetapi sebagai penyakit, itu tidak membatalkan air sembahyang. Nak mandi jauh lagi lah, tak perlunya. Setiap kali nak sembahyang bagi Imam Malik, jauh lagi. Air sembahyang pun tak perlu. Air sembahyang pun tidak perlu. Begitulah juga sebelum pada ni masalah orang yang dedah, orang yang beser dan sebagainya, kita sudah bincang dah pendapat. Bukan satu perkara sajalah, masalah kencing saja, masalah ni, masalah lain pun serupa je. Imam Malik mengatakan kalau keluar itu, walaupun jalan tu jalan biasa, keluar melalui kemaluan zakar atau melalui dubur keluar, tapi tidak biasa sebagai penyakit, tidak membatalkan air sembahyang. Sebagai penyakit. Mana kalau berak hak biasa. Kalau sikit-sikit tubik kakak tubik pergi basuh saja, air sembahyang tak batal bagi dia lah. Ini masing-masing pendapat lah, masing-masing pendapat. Tetapi kalau nak diterima bagi orang yang mengatakan perlu ambil air sembahyang ataupun perlu mandi, kalau nak ada pun, ini bagi mutahayyirah, hak mandi setiap kali nak sembahyang. Bagi orang yang kata kena mandi, itu pun bagi mutahayyirah. Mengikut begitulah. Dalam riwayat yang lain kita sudah jumpa dah, dalam Abu Daud juga, Ummu Habibah ustuhidat fa amaraha an tantazira ayyama aqra'iha thumma taghtasil wa tusalli fa idza ra'at shay'an min dhalika tawadda'at wa sallat. Itu kita sudah jumpa dah sebelum pada ni, iaitu Nabi SAW suruh dia tengok, perhatikan hari-hari hak biasa dia bagi kotor tu. Bila sudah habis mari kotor tu, kira-kiranya hari dia tu, bilangan hari dia mandi,
dan bersembahyang. Dan apabila dia sudah nampak mana darah yang lain lah, bukan darah haid, maka dia berwudu dan bersembahyang. Di situ disebut wudu saja, tidak suruh mandi. Inilah pegangan jumhur ulama. Baiklah, seterusnya diriwayatkan dari Aisyah, sebab itu juga Nabi SAW suruh dia mandi, fakanat taghtasil likulli salatin. Jadi kanat taghtasilu likulli salatin, ini cerita Aisyah. Aisyah cerita perbuatan dia. Dalam riwayat Auza'i jelas disebutkan Aisyah berkata fakanat taghtasilu likulli salatin. Jelas dia mandi untuk setiap kali nak sembahyang. Jelas. Seterusnya riwayat daripada Hannad bin Sari, riwayat daripada Ibnu Ishaq pula dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, katanya Ummu Habibah binti Jahsh mengalami istihadah semasa Rasulullah SAW. Rasulullah menyuruhnya mandi likulli salatin. Hak ni hak jelas, baru jelas likulli salatin daripada Nabi SAW. Sebelum pada ni ada mandi setiap kali nak sembahyang, itu cerita Aisyah tentang perbuatan Ummu Habibah. Adapun sebagai perintah Nabi kepada dia supaya mandi setiap kali nak sembahyang, hak ni baru kita jumpa. Ni baru kita jumpa. Wasaqal hadis, dan dia mengemukakan hadis seterusnya. Abu Daud berkata, Abul Walid At-Tayalisi meriwayatkan hadis ini, hak serupa dengan Ibnu Ishaq, ambil daripada Zuhri ni. Tetapi saya kata Abu Daud, saya tak dengar daripada dia sendiri. Dia ambil daripada Sulaiman bin Kathir. Dia ni ambil daripada Zuhri juga, situ juga. Jadi maknanya sesoalannya madar kepada hadis ini ialah Zuhri. Zuhri madar kepada hadis ini. Semua ni mari dia. Kemudian beza berdasarkan riwayat orang bawah dia. Hak dia sebenarnya hak mana? Kalau kita nak kira lebih cermatnya, ambil hak lebih ramai lah, hak riwayat daripada dia hak mana. Hak lebih ramainya tak ada sebut sebagai perintah Nabi SAW supaya dia mandi untuk setiap kali nak sembahyang. Hak tu hak ramai. Adapun riwayat hak ni dua ni ada sebut. Riwayat Abul Walid At-Tayalisi dari Sulaiman bin Kathir dari Zuhri. So, hak tadi Ibnu Ishaq dari Zuhri. Dua orang ni melalui dua tarik riwayat ini ada sebut dari Aisyah. Kata dia qalat ustuhidat Zainab bintu Jahsh, tetapi dalam riwayat Sulaiman bin Kathir yang diambil oleh Abul Walid At-Tayalisi, yang mana Imam Abu Daud kata dia tak dengar daripada Abul Walid ini, dalam ni dia ada sebut Zainab binti Jahsh, bukan Ummu Habibah binti Jahsh, seperti mana dalam riwayat Ibnu Ishaq di atas tu. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, kalau kata Nabi suruh dia mandi untuk setiap kali nak sembahyang, itu siapa yang disuruh tu? Iaitu Ummu Habibah binti Jahsh. Dalam riwayat yang kedua serupa juga dari segi suruh sembahyang, suruh mandi untuk setiap kali nak sembahyang tu. Tetapi orang yang disuruh itu lain, bukan Ummu Habibah, tetapi Zainab binti Jahsh pula, iaitu isterinya sendiri, isteri Nabi SAW sendiri. Itu beza. Nabi SAW kata kepada dia, yang ini kepada Zainab, ightasili likulli salatin, kamu mandilah untuk setiap kali sembahyang, dan seterusnya dia mengemukakan hadis itu. Abu Daud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Abdul Samad dari Sulaiman bin Kathir. Saat ni kan dia kata Abul Walid At-Tayalisi meriwayatkan dari Sulaiman bin Kathir. Saat ni dekat saat ni. Dia riwayat tu Nabi SAW suruh mandi untuk setiap kali nak sembahyang. Riwayat Abdul Samad pula dari Sulaiman bin Kathir, qala, dalam riwayat ni dia kata Nabi SAW kata tawaddai likulli salatin, kamu berwudu untuk setiap kali nak sembahyang, bukan mandi. Dalam riwayat Abdul Samad ni pula kata daripada Sulaiman bin Kathir ini juga. Dia kata suruh ambil air sembahyang,
bukan suruh mandi. Abu Daud berkata ini adalah waham Abdus Samad. Yang betulnya ialah kata-kata Abul Walid tadi, iaitu suruh mandi. Suruh mandi. Iaitu suruh mandi setiap kali nak semaya. Hak tu. Maknanya mengikut tarjih yang dibuat oleh Imam Abu Daud, riwayat Abdus Samad tadi hak betul, iaitu suruh mandi, bukan suruh berwudu. Artinya serupa dengan hak Ibnu Ishaq, iaitu suruh mandi untuk setiap kali nak semaya. Jadi tujuan dia mengemukakan riwayat Abul Walid tadi selepas dia kemukakan riwayat Ibnu Ishaq untuk menguatkan hak Ibnu Ishaq. Mana kandungan riwayat Ibnu Ishaq untuk menguatkan itu tujuan, iaitu perintah supaya mandi setiap kali nak sembahyang ni marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada Nabi. Ini perintah daripada Nabi, ada dalam dua tarikh riwayat ini. Bukan mauquf, bukan terhenti kepada Aisyah seperti riwayat-riwayat sebelum pada ni, yang sebagai kata-kata Aisyah. Bukan, ini kata-kata Nabi, suruh mandi, suruh, bukan cerita saja, suruh. Baik, kita tengok dalam kitab ni lah senang. Hafiz Ibn Hajar komen apa? Hafiz Ibn Hajar komen ke apa? Dalam Fathul Bari dia kata, amma ma waqa'a inda Abi Dawud min riwayat Sulaiman bin Kathir wa Ibn Ishaq an az-Zuhri fi hadha al-hadith fa amaraha bil ghusl li kulli salatin. Riwayat Sulaiman bin Kathir dan Ibnu Ishaq dari Zuhri tentang hadis ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia mandi untuk setiap kali sembahyang itu, faqad ta'ana al-huffaz fi hadhihi az-ziyadah. Hafiz hadis telah mengkritik tambahan ini, yakni tambahan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mandi untuk setiap kali nak sembahyang. Hafiz hadis mengkritik tambahan ini. Kenapa? Lianna al-athbat min ashabiz zuhri lam yadhkuruha. Kerana orang-orang kuat daripada anak murid Zuhri ni ramai. Anak murid Zuhri hak kuat-kuat tu tak ada sebut lagu tu, tak ada sebut sebagai perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mandi setiap kali nak sembahyang tu, tak ada. Sebab itu mereka kritik, mereka kata ni tak kemah. Kemudian hak bercanggah ni pula, kalulah dia ni hak bercanggah dengan orang ramai ni, hak kuat-kuat ni, kalau dia tu kuat juga boleh kira. Ni dia tidak kuat, dia tu sendiri dipertikaikan. Anak murid Zuhri iaitu Ibnu Ishaq di sini dipertikaikan oleh ulama. Walaupun ada sebahagian yang menerima, tetapi ramai yang lain tidak menerima. Hak lain-lain, hak ramai-ramai lagi riwayat anak murid Zuhri yang meriwayatkan daripada Zuhri, tak ada siapa kritik apa-apa, tak ada orang pertikai. Dia tak ada sebut lagu ni. Imam Abu Daud buat mari, dia nak tujuan Imam Abu Daud buat mari riwayat yang kedua ni, dia nak ceritanya hak orang kata kuat tu maknanya kena mandi setiap kali nak sembahyang. Banyak mana ada dalil dia? Buat mari, hak ni setakat ni ada. Bukan bermakna dia nak sokong, dia nak wayak dalil. Sebab kita kena ingat, apabila kita belajar Abu Daud ni, iaitu kita nak mengetahui dalil bagi masing-masing ulama kepegangan dia hak mana. Bagi orang yang mengatakan wajib setiap kali nak sembahyang, inilah dalil dia kalau ada pun. Lepas tu Imam Abu Daud cuba mari lagi, lagi, iaitu Abul Walid, tapi dia kata dia tak dengar. Bila dia tidak dengar, putus riwayat itu sudah jadi dhaif. Siapa dia tidak dengar. Orang tu ambil daripada Aisyah, daripada Sulaiman bin Kathir. Saya sendiri tak dengar dia, Abul Walid. Lepas tu siapa dia? Dia dengar daripada siapa? Abu Daud tak ada cerita. Seolah-olahnya Abu Daud nak menggambarkan tak kemah lah. Jadi apa arti Imam Abu Daud ini? Kalau dengan arti dia nak menyokong Ibnu Ishaq, dia nak amari Abul Walid ni, tak ada arti. Sebab Abul Walid ni pun tak kuat juga. Nak sokong-sokong ni, kalau dia kuat, kalau dia tidak kuat, pakai dia rebah. Dengan sebab itulah ulama kritik Imam Abu Daud. Dia kata hak yang kedua ni, hak Abdul Samad ini waham. Dia kata Abdul Samad ni tak kuat. Hak betulnya iaitu Abul Walid, kata-kata Abul Walid, riwayat Abul Walid. Hak tu hak betul. Tapi itu pendapat dia. Sebab apa? Orang lain komen Abu Daud tak boleh kata lagu tu.
Sebab apa? Dia pun kata Abul Walid ini, walam asma'hu minhu. Saya tak dengar. Bila kata saya tak dengar, tak boleh. Putus lah tu. Situ benar. Putus. Lepas tu pengarang ni kata, lepas tu seterusnya Hafiz Ibn Hajar kata lagi sebagai sambungan tadi, kalau kita nak andaikan kita nak terima jugalah ni kata suruh mandi ni, maka kita pakai hadis apa ni Ummu Habibah kata suruh mandi ni sunat, sebagai sunat, ataupun dengan maksud ilaj, dengan maksud merawat diri dia, yakni untuk menahan sedikit darah yang keluar dengan banyak tu, dengan duduk dalam besen air sejuk tu dia jadi menghentikan darah, dengan maksud tu mandi tu sebab nak sembahyang, bukan sebagai wajib. Itu yang kedua. Yang ketiga, Imam Tahawi mengatakan ini sudah mansukh. Ini cerita dulu ni, wajib mandi setiap kali nak sembahyang, dia cerita dulu. Kemudiannya tak ada macam tu. Tak ada. Iaitu ambil air sembahyang setiap kali nak sembahyang. Itu adanya. Adanya. Itu pun Imam Malik pergi lagi. Dia kata, ya ada, memang betul. Ambil air sembahyang untuk setiap kali nak sembahyang, tapi sunat, bukan wajib. Dia pergi ke situ. Imam Tahawi kata, itu sudah mansukh. Ni cerita ni sudah mansukh. Seterusnya, pengarang ni kata, Syekh Khalil Ahmad, dia kata, qultu wa hadith Muhammad bin Ishaq la yuqawimu hadith as-thiqat al-huffaz min ashab az-Zuhri wa hum Amr ibn al-Harith wa Yunus wal Layth bin Sa'd wa Ma'mar wa Ibrahim ibn Sa'd wa Sufyan bin Uyainah wa ibn Abi Dhib wal Auza'i fa innahum khalafu ibn Ishaq wa lam yaj'alu hukm al-ghusl 'inda kulli salatin min Rasulillah bal ja'aluhu min qawli Aisyah radhiyallahu anha أنها قالت إن أم حبيبة كانت تفعل ذلك. وأما حديث أبي الوليد الطيالسي فلا حجة فيه فإن أبا داود ما سمعه من أبي الوليد. Dan tidak diketahui alladhi sami'ahu minhu man huwa, siapa. Dia kata hadis Muhammad bin Ishaq ni tak boleh lawan dengan hadis perawi-perawi yang kuat, hafiz dari kalangan anak-anak murid Zuhri. Mereka itu, ini dia bilang Ammar bin Al-Haris, Yunus dan orang ni, dia bilang mereka ini meriwayatkan hadis tak serupa dengan Ibnu Ishaq. Mereka tidak menganggap perintah supaya mandi setiap kali nak sembahyang itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu mereka sebutkan sebagai kata-kata Aisyah, cerita dia, perbuatan Ummu. Tengok, cuba kita tengok ni. Apabila ada dalam kitab hadis Ibnu Ishaq, riwayat orang lain, tengok, cuba perhati. Kalau orang yang perhati, dia akan nampak banyak Ibnu Ishaq riwayat tak serupa dengan orang lain. Dan apabila dia riwayat tak serupa dengan orang lain, ulama ketepikan riwayat dia. Cuba tengok sini, macam sini, tak serupa. Dan orang ketepikan pendapat dia, orang pakai hak lain. Kemudian dari segi mudah, hak mana lebih mudah? Menyusahkan tu. Mandi setiap kali nak sembahyang, menyusahkan. Lepas tu kalau negeri sejuk, kita kata mandi air panas. Mandi air panas, iyalah kepada yang ada kemudahan tu. Setengah-setengah negeri tu pada kena beli air panas pun, kena bayar nak mandi air panas. Lagi susah. Tapi kalau ambil air sembahyang saja kan senang. Dan di samping itu Imam Tahawi berkata hadis Ummu Habibah ni mansukh dengan hadis Fatimah binti Abi Hubeish. Dalam hadis Fatimah binti Abi Hubeish, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyuruhnya supaya berwuduk sahaja, tidak suruh mandi. Gitulah cerita dia. Sebab itulah Imam Baihaqi kritik Abu Daud. Sebab apa Abu Daud ni dia kata waham Abdul Samad, dia tarjihkan riwayat Abul Walid. Sini ada sebut. Selepas Imam Baihaqi menukilkan kata-kata Abu Daud, dia kata qala Syekh berkata, Syekh tu maksudnya Baihaqi lah, riwayat Abil Walid aidan ghairu mahfuzah.
Riwayat Abul Walid pun tak boleh nak pegang juga, kata dia. Ya, dia kata hak ni lebih kuat. Lebih kuat tu boleh pegang kau? Mahfuz kau? Kalau mahfuz ni makna sanad dia tu molek, lafaz hadis dia tu tidak bercanggah dengan orang lain, orang-orang yang lebih kuat, itu baru mahfuzah. Sedangkan apa nama ni, Baihaqi kata Muslim bin Ibrahim meriwayatkan dari Sulaiman bin Kathir seperti mana orang-orang lain, ramai-ramai orang lain meriwayatkan dari Zuhri seperti dengan orang lain. Ni Abul Walid meriwayatkan dari Sulaiman bin Kathir, dia royak ambil daripada Zuhri juga, kata mandi setiap kali nak sembahyang. Sedangkan anak murid kepada Sulaiman bin Kathir selain daripada Abul Walid itu namanya Muslim bin Ibrahim, dia pun riwayat serupa dengan orang lain juga, tak ada pun sebut setiap kali nak sembahyang tu kena mandi, tak ada sebut. Jadi Baihaqi kritik Imam Abu Daud, mana dia tak setuju dengan Imam Abu Daud. Sebab seolah-olahnya Imam Abu Daud menampakkan riwayat Abul Walid itu kuat. Padahalnya tak kuat. Begitulah. Seterusnya riwayat Abdullah bin Amr bin Abil Hajjaj. Ni ada seorang perempuan beristihadah lah, mengalami istihadah. Dia ni isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Dia tak ada sebut nama seorang perempuan, tapi dia sebut isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Kira-kiranya hak tadilah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mandi ketika setiap kali nak sembahyang dan bersembahyang. Lepas pada mandi tu bersembahyang. Di dalam riwayat ni nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia mandi. Dan dia menceritakan kepadaku, beliau menceritakan kepadaku, yakni Yahya bin Abi Kathir, kata Abu Salamah menceritakan kepadaku bahawa Ummu Bakar menceritakan kepadanya, Aisyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perempuan yang nampak sesuatu yang meragukannya selepas daripada suci, yang disuci daripada haid. Innama hiya irqun aw qal innama huwa irqun aw qal uruqun. Abu Daud berkata dalam hadis Ibnu Aqil, kedua-dua perkara ni ada sekali. Iaitu kalau kamu mampu, kamu lakukan, kamu mandi untuk setiap kali nak sembahyang. Kalau tidak, kamu boleh jamak seperti mana Qasim meriwayatkan dalam hadisnya. Mana pendapat seperti ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ali dan Ibnu Abbas. Jadi dalam riwayat ini nampak ada macam menyokong riwayat tadi yang kata kena mandi setiap kali nak sembahyang, dan perintah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa nama ni, ulama-ulama maknanya dia bahaslah hadis ni. Umpamanya Khattabi, dia kata hadis ini ringkas sangat tu, tak jelas, ringkas. Dalam hadis ini tak ada sebut keadaan perempuan tu. Perempuan yang beristihadah tu, dia tu sebagai gapo dia? Mu'tadah ke? Mutahayyirah ke? Mubtada'ah ke? Atau mumayyizah? Tak ada sebut. Bukan sekadar nama tak ada sebut. Tak ada sebut kaifiat dia, keadaan dia. Sebab bukan semua perempuan yang mustahadah wajib mandi untuk setiap sekali sembahyang, tidak. Ini bergantung kepada keadaan orang. Bergantung kepada keadaan orang. Jadi bagi orang yang terima, ada hak mandi setiap kali nak sembahyang ni ada. Tapi kes ni kepada mutahayyirah. Kalau selagi kita tidak pastikan perempuan ini dia ni sebagai siapa, sebagai mutahayyirah ke sebagai apa,
Kita tak boleh nak terima perintah ni, mana untuk setiap kali semaya sebagai wajib. Tak boleh. Dia kena tahu dulu dia ni dia mengalami macam mana. Dia tidak boleh bezakan di antara darah dia tu, ataupun dia ni tidak ada adah dia lagi ke, ataupun sudah ada adah dia tapi dia terlupa masa dia, terlupa tempat dia, bilangan hari dia terlupa. Terlupa juga maknanya masa berhenti haid tu berapa hari bulan pada setiap bulan hak lalu, bulan-bulan yang lepas. Tak jelas tu. Sebabnya kalau perempuan yang mutahayyirah, ia berbeza hukumnya. Memanglah mana ulama-ulama hak terima mandi setiap kali sembahyang tu, dia kata itu untuk mutahayyirah, bukan semua perempuan. Mustahadah tidak. Kalau mu'tadah tidak lagu tu, mumayyizah tidak lagu tu. Hak ni mutahayyirah. Sebabnya kalau mutahayyirah, ni kalau dalam kitab ni di antara yang disebutkan, dia tidak boleh meninggalkan sembahyang langsung. Ni kes mutahayyirah. Kalau perempuan dia tidak tahu bila hak mari kotor dia, bila hak tidak mari kotor dia, darah tu dia tak boleh beza. Dia tidak tahu kebiasaan dia bila, dan dia sudah mari kotor dah lah. Kalau perempuan hak tak mari kotor lagi, budak kecil keluar tu, waktu tentu dah istihadahnya. Hak ni cerita yang jadi keliru ni, masalah dia mari kotor dah, cukup umur dah. Ni masalah tu. Baiklah, kalau perempuan mutahayyirah, dia tak boleh tinggal sembahyang sepanjang bulan. Tak boleh. Walaupun pada masa kebetulan hak betul-betul haid, mana ke tahu, takut tidak haid, sebab itu dia tak boleh tinggal sembahyang. Itu masalah mutahayyirah. Dan dia kena mandi setiap kali nak sembahyang. Dia kena mandi. Sebab apa kena mandi setiap kali nak sembahyang? Sebab boleh jadi pada masa tu betulan, berbetulan dengan masa dia berhenti ataupun habis haid dia, tempoh haid dia. Boleh jadi. Sebab tu dia kena mandi. Kalau orang mari kotor dalam keadaan biasa ni, dia sudah maklum dah masa ni dia mari kotor. Jadi bila dia 6 hari, lepas pada 6 hari tu dia kena mandi lah bila dia nak sembahyang tu. Orang hak biasa lah, mustahadah biasa, mu'tadah kita kata, hak biasa. Dia kena mandi masa tu. Tapi dia ni dia tak tahu bila haid dia. Boleh jadi bila dia nak sembahyang tu, pada ketika tu haid dia tu berhenti, hak sebenar. Dengan sebab itu wajib dia mandi setiap kali nak sembahyang. Tu. Dalam keadaan ni, perempuan dalam keadaan mutahayyirah ni, suami dia tak boleh setubuh dengan dia pada mana-mana waktu sepanjang bulan, tak boleh. Sebab apa? Sebab mana ketahu, takut kebetulan hak dia nak bersetubuh dengan isteri dia pada ketika temai kota, muka tak tahu kan? Tak boleh. Banyak hukum berkait dengan dia, tak serupa dengan hukum mustahadah yang lain. Jadi kita tak boleh pukul borong gitu secara umum gitu, tak boleh. Dia beza tu. Suami dia pun tak boleh. Tapi kalau dalam keadaan biasa, yakni mustahadah mu'tadah, boleh suami dia pun menyetubuhi dia, boleh. Ni tidak. Sebab itulah dia kata wa man kana hadha haluha minan nisa lam ya'tiha zawjuha fi shay'in min al-awqat liimkan an takuna haidan. Boleh jadi dia berhaid pada ketika itu. Sebab itu tak boleh. Sebab Allah SWT larang, fa'tazilun nisaa fil mahid, tak boleh. Dan dia kena puasa bulan Ramadan serupa dengan orang lain sepanjang bulan. Kalau orang perempuan biasa dia mari kotor, tak boleh lah. Ni dia tidak tahu mari kotor ke tidak, tak tahu. Dia kena puasa sepanjang bulan. Begitu juga kena qada sepanjang bulan, untuk sepanjang bulan, bukan qada 6 hari atau 7 hari saja. Maknanya begitu. Ni beza hukum dia ni, beza hukum dia. Kalau dia mengerjakan haji, dia kena tawaf 2 kali. Senggah di antara 2 kali tu 15 hari. Ni kalau mengikut mazhab Syafi'i ya, 15 hari hak mula-mula tawaf sekali. Lepas pada 15 hari pula tawaf pula sekali. Tak padas sekali.
Sebab apa tak tahu? Hak mula-mula tu dalam keadaan kotor kau sebenar, tak tahu. Atau hak yang kedua, kan paling lama haid ni 15 hari. Sebab tu dia kena 15 hari. Dia beza hukum tu tak serupa. Litakun ala yaqin min wuqu'i at-tawaf fi waqti hukmiha fihi hukmu at-taharah. Fi waqtin hukmuha fihi hukmu at-taharah. Begitu. Wa hadha ala madhhab man ra'a akthar ayyamil haid 15 yawman. Bagi orang yang mengatakan haid ni paling lama 15 hari. Tapi kalau bagi Imam Abu Hanifah bukan 15 hari, 10 hari paling lama. Bermakna lagu lain pula hukumnya. Lagu lain pula hukum. Baiklah. Lepas tu, lepas semua tu tak apalah. Akhir sekali Imam Abu Daud kata dalam hadis Ibnu Aqil, kedua-dua perkara ni ada sekali. Mana hadis Ibnu Aqil pula? Ni anda sipas sini. Minggu lepas masa pun tak ada minggu lepas. Sebab gaduh sepuk masa. Bab yang terakhir, hadis yang terakhir hak minggu lepas kita baca. Itu hadis Ibnu Aqilnya. Yang dimaksudkan dengan hadis Ibnu Aqil hak bab baru ni, hak terakhir, iaitu menceritakan Hamnah binti Jahsh. Ni apa ni hadis Zuhair bin Harb wa ghairuhu qala hadatsana Abdul Malik bin Amr qala hadatsana Zuhair bin Muhammad an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Ibrahim bin Muhammad. Itu maksud Ibnu Aqil. Itu maksud hadis Ibnu Aqil, iaitu hadis bilangan 287 mana ada nombor tu. Itulah yang dimaksudkan dengan hadis Ibnu Aqil. Dia kata dalam hadis Ibnu Aqil ada sebut kedua-dua perkara ni sekali. Apa maksud sebut kedua-dua perkara sekali? Dia nak ceritanya hak ni yang kita bincang saat ni, Nabi SAW suruh semaya suruh mandi setiap kali nak semaya. Hak tu saja yang disebutkan saat ni. Kalau ada pun yang menyebutkan perintah Nabi SAW suruh mandi setiap kali nak semaya, tu adanya setiap kali nak semaya. Hak lain tak ada sebut. Hak tu je ada. Tetapi sebelum ini kita sudah jumpa, dia kata, Imam Abu Daud kata dalam hadis Ibnu Aqil kedua-dua perkara ni ada, iaitu hak sah lagi, iaitu jamak. Kalau kamu mampu buat setiap kali nak sembahyang mandi, kamu boleh buat. Kalau kamu tidak kalau kamu nak jamak Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak, kamu mandi sekali, boleh juga. Itulah yang ada dalam hadis Ibnu Aqil. Kedua-dua sekali ada. Hak mandi setiap kali nak sembahyang, ada 5 waktu, 5 kali mandi. Satu lagi hak jamak, maknanya 3 kali mandi. Kedua-duanya ada. Sinilah menyelesaikan masalah. Baru ni tidak jelas. Kita tengok semula baru ni. Akhir sekali Hamnah tu kata, wa hadha a'jabul amrayni ilayya. Inilah yang lebih saya suka dari dua arahan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut itu, hak ni lah yang lebih saya suka. Hak ni tu maksudnya hak lebih dekat. Hak mana hak lebih dekat? Iaitu jamak sekali mandi. Sekali mandi jamak Zuhur dan Asar. Sekali mandi pula Maghrib dan Isyak. Sekali mandi pula subuh. Hak tu lebih saya suka dari dua perkara. Hak satu lagi tu hak mana? Tak berapa jelas hak satu lagi. Sehingga ulama keliru. Sehingga pengarang Aunul Ma'bud dia kata lagu lain. Hak yang pertama tu apa dia? Ada yang mengatakan hak paling jelasnya seperti Abu Daud kata ni lah, iaitu setiap kali nak sembahyang mandi. Itu yang pertama. Ada juga yang mengatakan yang pertama ni
iaitu tahari. Sebab di sini Nabi SAW kata, kamu berada sebagai perempuan yang berhaid selama 6 hari atau 7 hari. 6 hari atau 7 hari. Fi ilmillahi ta'ala, mengikut ilmu Allah. Yang ni sebagaimana hak sebenarnya lah. Baru ni kita sudah kupas dah, tu sudah bincang dah tu. Maknanya tahari itu maksudnya. Kamu kena perhati 6 hari ke berapa hari, 6 hari ke berapa hari aku ni mari kotor. Jadi kalau anggap 6 hari, mana apabila habis 6 hari, masa hak biasa mari haid tu, mandilah. Bila mandi tu sembahyang. Andai kata sembahyang tu masih lagi haid, sebab haid 7 hari, dia ni hak sebenarnya 7 hari, sebab dia tidak ingat, maka dimaafkan. Sembahyang hak hari hak mari kotor ya ke-7, tak habis lagi. Kalau katakanlah dia ni, dia cuba fikir dia ingat 7 hari, sebenarnya dia 6 hari je mari kotor. Makna kalau dia anggap 7 hari, mana dia tak sembahyang lah sehari. Padahal dia sudah suci, dia 6 hari yang mari kotornya. Itu makna tahari. Hak tu lebih susah nak buat hak tu. Tapi apa kena mengenanya dengan mandi 2 kali dengan hak tu? Tahari tak ada kena mengena tu hak tu. Tak ada kena mengena. Sebab itu yang jelasnya, iaitu kita merujuk kepada Imam Abu Dawud sendiri kata saat ni. Dia tidak kata sini, dia tak kata sini. Dia kata kemudian. Dia kata dalam hadis Ibnu Aqil, kedua-dua perkara ni ada sekali. Makna hak yang pertama Nabi suruh mandi setiap kali nak sembahyang. Hak yang kedua mandi sembahyang jamak. Tu yang kedua. Hak yang kedua ni lebih saya senang. Lepas tu sebab apa lebih saya suka tu? Hak yang kedua macam-macam pula kata. Macam-macam pula kata. Rasulullah kata ini yang kedua ni, hak ni lebih saya suka. Dalam riwayat baru ni Amr bin Thabit, dia kata hak ni kata-kata Hamnah, hak yang kedua ni saya lebih suka. Tapi dalam riwayat orang lain, dia kata Rasulullah kata hak ni hak saya lebih suka. Lebih suka tu sebab apa? Hak ni tu lebih suka. Yang ni hak mandi sekali, lepas tu jamak Zuhur dan Asar. Mandi sekali, jamak Maghrib dan Isya. Mandi sekali sembahyang subuh. Bapa suka hak tu apa? Macam-macam pula kata. Ada yang mengatakan sebab Nabi SAW suka hak ni, sebab dia lebih susah. Lebih susah. Lebih susah. Lepas tu lebih susah. Lebih susah ke mana? Lebih mudah ni kalau nak kira. Dah sembahyang jamak, mandi jadi 3 kali ya, bukan jadi 5 kali. Dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah kepada Abu Dawud, dia kata sebab apa Nabi SAW lebih suka ni? Sebab lebih payah, kata dia. Nabi SAW lebih suka payah. Apabila payah, banyaklah pahala dia sebab payah tu. Tapi orang lain kata payah kok mananya? Lebih mudah lah hak ni. Kecuali kalaulah dia kata sebab hak ni lebih mudah ni, hak ni hak mandi setiap kali nak sembahyang. Hak tu lebih saya suka sebab hak tu payah. Menasabah kalau kata tu. Tapi tak sesuai pula dengan hadza. Hadza tu menunjukkan hak dekat. Hak dekat tu hak mandi jamak. Hak mandi hak jamak tu. Begitu. Jadi dia kata sebab suka tu sebab apa? Sebab payah. Tak kena. Satunya kenyataan menunjukkan bukan payah dengan cara jamak tu. Sebab 3 kali yang kena mandi. Satu. Yang kedua, Nabi SAW lebih suka, dia tidak semesti benda tu payah. Berapa banyak Nabi SAW lebih suka hak lebih mudah. Hak lebih mudah. Sebab itulah Rasulullah SAW kalau diberi pilihan di antara 2 perkara, ma khuyyira baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Tidak diberi pilihan kepada Nabi SAW di antara 2 perkara, dia akan pilih hak lebih mudah. Hak lebih mudah tu Nabi SAW lebih suka. Apa yang kita kata hak lebih payah Nabi suka? Lepas tu hak lebih sesuainya sini, hak dekat tu. Hak payahnya mana? Apa ni, mandi setiap kali nak sembahyang, hak tu payah. Tapi kalau jamak boleh. Lepas tu jamak ni pula jamak apa? Jamak suri. Jamak suri.
Jamak suri ni semaya zuhur dia akhir waktunya. Kira-kira sebaik saja seorang tu lepas semaya zuhur masuklah waktu asar, ataupun kalau dia tunggu sekejap lah, masuk waktu asar dia tunggu semaya asar dengan hak mandi air semaya tadilah gitu. Itu orang panggil jamak suri, dan ini diterima oleh semua ulama. Jamak suri. Imam Abu Hanifah yang tidak menerima jamak hakiki, hak ni dia terima jamak suri. Sebab apa? Semaya dalam waktu masing-masing, bukan semaya dalam waktu lain. Tetapi bagi orang yang mengatakan jamak di sini, ada sebut jamak secara umum, dia pakai seperti jamak lain. Mana jamak hakiki? Mana bagi orang sakit, sebab dia istihadah ni penyakit. Bagi orang sakit ada keharusan baginya untuk jamak. Dia faham daripada hadis ni lagi. Dia faham daripada hadis ni. Orang sakit tu boleh jamak sembahyang tu, mana dalilnya? Hak ni lah di antaranya. Sebab mustahadah tu dia sakit. Nampak gaya kena sekati lah.